Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afiq Izzat. Pada hari ini saya dan rakan-rakan dari Kumpulan 12 Servis Marketing akan melaksanakan assignment 1 di mana kami perlu melakukan sesi temu bual bersama organisasi yang menawarkan servis. Jadi hari ini kami telah memilih sebuah organisasi yang diberi nama Tua Hairstyle Enterprise yang menawarkan perkhidmatan potong rambut ataupun kedai barbershop. Sebelum kami bermula, Cik Daniel Ikram dah bersedia? Sudah. Okey. Saya nak tanya soalan. Boleh tak Cik Ikram menerangkan nama perniagaan, lokasi dan waktu serta hari operasi perniagaan Cik Ikram? Dan boleh tak Cik Ikram kongsi harga produk atau perkhidmatan yang Cik Ikram tawarkan di kedai tersebut? Dan adakah perniagaan di lokasi Cik Ikram itu strategi dengan environment sekarang? Baik, terima kasih Afiq, betul. Okey, Alhamdulillah dan terima kasih juga ucapkan kepada pihak anda semua kerana memberi saya ruang untuk okey, saya straight to the point di mana nama company saya adalah Tua Hairstyle Enterprise yang menetap di Skudai ataupun lebih terperincinya Pulau Mutiara, Jalan 412. Okey, kita disediakan signboard ataupun apa-apa boleh search kami di Facebook, Insta serta TikTok. Okey, daripada segi strategik ataupun tidak, betul. Cik Afiq ada tanya tadi kan? Okey, strategik ataupun tidak company saya buat di sini agak strategik kerana disebabkan saya ambil lokasi yang baru, perumahan baru. Kerana bila kita buka di lokasi atau perumahan baru, orang yang baru berpindah di sini mempunyai satu keinginan ataupun perasaan untuk mencari ataupun menguasai kawasan tersebut dengan suasana yang baru. Jadi mungkin kita daripada perkhidmatan servis kami iaitu gunting rambut, kami menawarkan perkhidmatan gunting rambut, cuci rambut serta barangan pomade. Jadi kami memberi servis itu supaya mereka senang dan mudah untuk dapatkan perkhidmatan gunting rambut tu di tempat baru. Itu kenapa kami mengambil Pulau Mutiara ataupun Jalan 412 ni, kerana taman ni ada taman baru. Jadi mereka datang daripada tempat lain dan berpindah ke taman baru. Okey. Ada segelintir datang daripada Pasir Gudang. Menjadi 1 jam perjalanan ke Skudai. Jadi di situ dia akan agak trouble di mana untuk menjadi kedai gunting atau perkhidmatan gunting rambut yang baru. Jadi kita menawarkan tawaran yang baru. Daripada segi harga pula, kita punya harga berbeza. Kita tidak murah dan kita tidak mahal, kita middle. Okey, disebabkan harga yang kami tawarkan sekarang adalah untuk remaja RM15. Untuk budak kita tawarkan lingkup umur 11 hingga ke 17 tahun RM12. 1 hingga ke 12 tahun RM8. Okey, dan ada benda yang kami akan laksanakan, beberapa benda, beberapa promotion dan alhamdulillah ada yang kita dah laksanakan untuk dari segi untuk kita punya pengenalan bagi syarikat kami. Okay, syarikat saya ni dah bermula hampir 3 bulan, baru bermula, tapi alhamdulillah dia punya feedback tu sangat memberasa. Okay, ada tertinggalkan Cik Afiq? Okay, saya dah faham semua. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum, Cik Daniel. Ya, Saya Dennis, boleh panggil Dan lah. Okey, saya nak tanya macam mana macam tadi Cik Daniel ada katakan tentang promotion. Macam mana Cik Daniel gunakan, nak sebarkan punya maklumat tentang promotion? Okey. Itu je kan? Okey. Itu. Okey, kita ada 2 cara yang kita gunakan. Pertama offline, satu online. Okey, daripada segi offline kita gunakan flyers, banting dan banner untuk kita sebarkan. Kita bagi maklumat-maklumat ini melalui rumah ke rumah. Kita masukkan flyers di rumah ke rumah. Dan cara kedua kita gunakan online. Online adalah cara yang sangat mudah dan sangat berkesan pada zaman sekarang lah. Jadi kita gunakan FBX, InstaX dan TikTok untuk kita nonjolkan kita punya kedai. Dan alhamdulillah daripada 2 cara yang berjalan tu, daripada percentage 60% datang daripada FBX dengan InstaX serta social media lah, senang kata. Satu lagi 40% lagi datang daripada offline.
Okey, seterusnya adakah Cik kerap melakukan promosi? Okey, kita tak ada melakukan kekerapan promosi, tetapi kita menawarkan satu perkhidmatan atau satu orang panggil voucher yang tak dibuat oleh company lain. Di mana kita ada member card. If kita grab member card tu, kita harga akan kurang sebanyak RM3 selama setahun. Sebab member card tu akan boleh isi sebanyak 2 nama dan akan berkesan dan akan boleh digunakan pakai selama 1 tahun. Harga tak akan, walaupun harga biasa kita naikkan, tapi kita ambil member card dengan bayaran sebanyak RM30 untuk satu member card yang boleh letak 2 nama, boleh bertahan sampai setahun, harga itu konsisten, tak akan berubah. Bahkan untuk umur budak bawah 12 tahun akan jadi RM5. Adakah semua boleh dapat lagi harga potongan dengan RM5? Sekarang saya menawarkan itu dan kebanyakannya customer saya berat member card. Okay. Okey, seterusnya dan akhir sekali untuk saya, boleh saya tahu proses perkhidmatan perniagaan Tua Barber Hairstyle? Proses, maksudnya pukul berapa buka ke? Apa yang servis ditawarkan oleh Okey, jelas. Baik, saya terangkan sikit. Kita ada menawarkan beberapa servis, antaranya servis potong rambut mengikut style-style zaman sekarang. Contohnya kita ada uppercut, kita ada beberapa potongan biasa, dan kita ada yang untuk rambut panjang pun ada, perkhidmatan lelaki. Dan insyaAllah ada rezeki, kalau dimudahkan dalam masa 2-3 bulan nanti kita akan masukkan yang muslimah ni. Dan kita juga ada perkhidmatan cuci rambut. Serta kita juga ada perkhidmatan di mana menyediakan barang-barang untuk perapi rambut, di mana seperti pomade, pelurus rambut, kita ada sediakan. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal bin Muhammad. Yes. Saya ada beberapa soalan lah untuk Encik Daniel selaku pemilik barbershop. Jadi dari segi physical environment kedai Encik Daniel, boleh ceritakan sikit macam mana orang cakap suasana kedai Encik Daniel sendiri lah, kedai barbershop Encik Daniel sendiri. Boleh? Okey, suasana kedai barbershop saya lah di Tua Hairstyle ni. Untuk peak hour biasanya lah. Peak hour ni datangnya daripada pukul 3.30 petang ke atas. Bermulalah peak hour. Walaupun saya beroperasi daripada pukul 10.30 pagi hingga pukul 10.30 malam. Tetapi peak hour ni akan bermula daripada 3.30 hingga ke 10.30 dan ada juga penghujungnya sampai pukul 2-3 pagi. Sebab pertama, di sini kita tengok environment di sini kebanyakannya orang-orang di sini adalah orang yang bekerja yang balik pukul 5 ke atas. Jadi dia punya peluang untuk potong rambut tu adalah waktu malam. Jadi boleh dikatakan kat sini mau kepada orang-orang yang berkerjaya. Dia berbeza dengan perkampungan. Jadi saya punya masa peak hour tu adalah 3.30 ke atas lah. Baik, lagi? Baik, soalan seterusnya daripada segi customer service lah. Kita tahu kalau kita buka kedai barbershop, orang cakap layanan kita kepada pelanggan penting lah, sebab nak orang cakap kalau kita layan pelanggan dengan baik, mungkin pelanggan tu akan setia kat kedai kita. Jadi secara peribadi lah, pandangan peribadi Encik Daniel, layanan kerja Encik Daniel kepada pelanggan tu macam mana? Adakah baik ataupun sebagainya? Untuk setakat ni sepanjang saya selama 3 bulan ni, alhamdulillah feedback customer yang ada yang dah repeat potong beberapa kali di sini semua kata layanan yang sangat baik, perbualan apa semua peramah. Kita saya pun dah ada ajar saya punya pekerja di mana sebelum start bekerja saya akan training dulu untuk menghadapi customer, di mana kita kena detect customer kita ni orang yang macam mana, middle, bawahan, atasan, kita kena gaji orang tu datang macam mana, kita kena berbual dengan dia dan kita cuba layan dia secara baik, kita promote dia barang apa yang kita ada, servis apa yang kita boleh bagi. Okay? Dia
senang kata setiap pekerja yang saya akan ambil insyaAllah dalam beberapa minggu ni ataupun selepas saya akan tambah lagi pekerja. Jadi sebelum dia melaksana ataupun terus menggunting rambut, dia ada sesi training dengan saya di mana cara dia nak entertain customer. Okay. Baik, terima kasih Cik Daniel atas Okay, terima kasih. Okey, Cik Daniel, saya akan teruskan soalan. Baik. Nama saya Muhammad Irsyad bin Muhammad Jamil, boleh panggil saya Irsyad. Ya, Jadi boleh Encik terangkan tentang pelanggan Encik, bagaimana kriteria mereka ataupun majoriti pelanggan Encik daripada golongan dewasa ataupun kanak-kanak. Boleh. Okey, terima kasih soalan tu tadi ya. Okey. Daripada segi kasta umur, kita panggil tu sebagai kasta umur. Di mana umur yang kita target adalah 20 hingga ke 30-an. Itu adalah target kedai ni. Tetapi rezeki tu kita tak berani nak cakap kerana alhamdulillah daripada kasta umur tu pada asalnya kita target untuk orang kata budak-budak OTD lah. Kan, senang kata budak-budak baru-baru nak up, orang kata istilah dia lah. Tapi apa yang kita dapat feedbacknya, di mana kita dapat customer sekolah rendah, dan penyebab daripada sekolah rendah tu lah kita dapat orang tua, di mana budak sekolah datang nak potong sini, bawakan ayah pun sekali potong. Jadi kita dapat 3 kasta umur terus. Pada asalnya kita target OOTD ni budak je, tapi alhamdulillah budak sekolah rendah pun dapat, and then dia bawa ayah dia pun potong sekali, dan akhirnya berkekalan sehingga konsisten. Okey, seterusnya apa kelebihan company Encik Daniel yang membuatkan pelanggan akan datang untuk dapatkan servis gunting rambut dari saya punya kelebihan satu je saya boleh cakap. Pertama, harga. Kedua, saya punya pekerja yang mempunyai bakat yang sangat bagus untuk potongan rambut. Ni customer baru sampai. Dah bermula lah. Dah start lah ni nak perang kan. Okey, saya sambung. Lepas tu kita ada kelebihan di mana member card. Yang macam saya istilahkan tadi, member card. Member card tu kalau boleh ditengok, kita buat perbezaan. Beberapa barber harga dia RM30, tapi dia tidak menawarkan member card. Bayangkan kalau dia ada dewasa RM30, budak RM20. Bayangkan kalau seorang ayah ada 4 anak lelaki. Ayah dah RM30, 4 anak lelaki tu dah RM20 kali 4 dah 80, persamaan 110 satu kali potongan. Tetapi berbeza pula dengan kita, di mana dewasa kita ambil 15 campur dengan 12, 48, kita akan hanya dalam $60 lebih, half daripada harga yang orang company lain tawarkan. Okay, jelas? Jelas. Okey, terima kasih Encik Daniel, itu saja daripada saya. Okey, nama saya Aiman. So, saya akan teruskanlah dengan soalan seterusnya kepada Encik Daniel. Boleh. Soalan seterusnya, dalam area Encik Daniel ada tak kompetitor ataupun pesaing yang mungkin mengganggu, tak kata mengganggu lah, tapi kompetitor lah? Kalau ikutkan di kawasan saya buka ni, total kedai gunting yang ada adalah sebanyak 6 termasuk saya. 6. Ya. Oh, kalau yang macam yang menawarkan macam kad bagai tu, kompetitor lain ada juga buat ke ataupun Encik Daniel saja? Tak ada. Sebab sebelum saya nak bermula berniaga di sini atau bertapak di sini, saya pergi ke 5 company yang ada tu lah, kedai gunting 5 tu. Dan saya terima servis diorang. Saya tengok apa kekurangan diorang, apa kelebihan diorang, untuk saya tarik ke company saya. Tapi kebanyakannya adalah daripada segi harga, di mana saya mengambil feedback boleh dikatakan half daripada taman ni, sebab member-member saya ada yang duduk di kawasan ni. Diorang berfikir daripada segi harga, sebab satu kepala RM30. Macam saya tercetus saya nak buka kedai company ni juga ni, kedai gunting rambut juga, seorang kawan saya. Kawan saya ada 4 orang anak.
4 orang potong 80, campur dengan dia 30 dan 110. Bayangkan kalau gaji yang mempunyai RM1,800, dia dah habis RM110 untuk potongan rambut. Jadi saya terus fikir apa yang boleh saya tawarkan adalah member card, di mana member card ni dapat membantu orang-orang yang berkemampuan untuk potong rambut ala-ala babu. Menarik strategi dia. Okay, untuk ni mungkin soalan terakhir secara official. Boleh tak Mas? Dah sepanjang 3 bulan ni, Encik Daniel rasa bahagian apa yang perlu di-improve ataupun yang Encik Daniel sendiri nak improve lah? Okay, tak kesampaian lagi ke? Untuk improve, boleh dikatakan daripada segi ruang keluasan kedai. Sebab keluasan kedai saya tak dapat menampung kedatangan orang waktu selepas pukul 3.30 tu. Terlampau pack. Sebab ruang yang kami ambil ni agak sederhana. Boleh dikatakan setengah kedai. Jadi saya pun dalam usaha untuk memikirkan bagaimana adakah nak terus pecah balik pecahan ataupun kita ambil kedai baru yang lebih sesuai lah. Itu strategi the next saya nak buat lah. Sebab dah feedback yang sangat merasakan memang diorang pun dari satu feedback di mana harga yang kepatutan serta mampu milik mengikut style baru. Agak-agak yang untuk kita kata kekangan lah kan, yang space tu akan diselesaikan dalam masa dekat ke ataupun long term? Dalam masa terdekat ni sebenarnya kita dah ukur. Sebenarnya kita ada berbincang dengan kedai sebelah tu, dia pun tak nak teruskan, and then kita pun ada panggil kontraktor untuk ukur, kita macam mana pula susunan. Alhamdulillah dalam masa terdekat insyaAllah lepas raya sebelum 1 Agustus kita akan start operasi dalam keadaan kedai yang lebih selesa. Okay, itu sahaja lah kot soalan dari saya. Kawan dan rakan-rakan yang lain ada ke? Nak tambah? Dia nak minta kerja ke? Saya nak tanya Encik Daniel. Ya saya. Kiranya macam adakah macam kalau kita nak menang dalam segi bersaing, harga tu penting untuk dari servis barber ni? Okey. Dia ada satu pemahaman. Kalau korang semua pergi ke luar negara, dia punya cara adalah berapa lama korang potong rambut, korang kena bayar. Contohnya 3 jam. 3 jam kau potong rambut, sekali potong je 3 jam. Korang kena bayar amount 3 jam. Okey? Tapi kena ingat, kita kena kaji zaman sekarang ekonomi macam mana. Kita tak boleh ikut cara orang luar, cara barat. Kita tak boleh ikut. Sebab apa, kalau ikutkan memang perkhidmatan potong rambut ni boleh dikatakan perniagaan sampai mati. Rambut sentiasa tumbuh. Okey? Jadi harga dia akan meningkat. Tetapi kita sebagai manusia yang ada peri kemanusiaan, di mana kita berfikir untuk untung sementara atau untung selamanya. Dia ada dua, untung sementara dan untung selamanya. Kita tawarkan harga yang tipis, tidak terlalu rendah dan hanya sederhana untuk membantu orang luar, memudahkan diorang mendapatkan perkhidmatan potongan, ataupun kita untung sekali tapi orang tak akan datang lagi. Dari dua pemahaman. Jadi tak semestinya dengan potongan harga dapat meningkatkan kita punya sale. Bukan. Kita nak kena tengok situasi, keadaan, semasa serta surrounding kita. Faham tak? Kalau dekat bandar, tempat di tengah bandar, logik akal kita boleh buka harga kita boleh naikkan. Tetapi kalau di dalam taman perumahan yang bukan berhampiran dengan bandar, kurang sesuai. Kita kena tengok itu semua. Sebab tu, macam saya sebelum saya buka tu, saya kaji dulu kawasan. Dan kita tengok keluhan-keluhan family apa yang berlaku kan. Lagi? Dan untuk penambahan, saya sendiri bukan hanya satu company yang saya buka. Saya dah ada 4. Pertama saya ada bengkel motor, kedua Dobi, ketiga supply air dan keempat dia barber. Jadi saya banyak belajar daripada satu company ke company. Dan tawaran harga saya memang kebanyakannya takkan membebankan orang lah, harga yang saya buka. Ya, okay. So rasanya itu sahaja daripada kami. Kami mendoakanlah apa semua bisnes Cik Daniel dia berjalan dengan lancar. Mungkin berkembang kan. Kami selalu support lah anak-anak muda lagi-lagi Melayu ni kan. Macam Azri Walter kata, henyak sampai dunia. Ya. Okay, itu sahaja kot.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Daniel. Terima kasih. Terima kasih Encik Daniel.